Kereta kebal tentera Perancis ni dibuat oleh sebuah syarikat pemotoran yang famous lah, Renault. Sampai sekarang company ni ada lagi. Hai guys, so hari ni aku nak cerita pasal kereta kebal ataupun dalam bahasa Inggerisnya tank semasa Perang Dunia Pertama. Korang tahu tak pertama kali kereta kebal digunakan dalam sejarah manusia adalah ketika Perang Dunia Pertama. Dan negara pertama yang menggunakan kereta kebal di dalam medan peperangan adalah Britain. Tapi sebelum tu, bagi sesiapa yang belum lagi subscribe, sila tekan subscribe button, like dan juga share video ni. Okey, konsep kereta kebal ni adalah untuk mempunyai kenderaan berperisai yang mampu untuk melindungi tentera di dalam medan peperangan. Konsep ni sebenarnya dah lama dah wujud, cuma kita tak tahu bila ataupun tamadun mana yang betul-betul invent konsep macam kereta kebal yang ada sekarang ni. Ada yang kata idea kereta kebal moden yang ada sekarang ni diambil daripada tamadun Greek ataupun Yunani, yang mana diorang mempunyai kenderaan berperisai ketika menakluk kota pihak musuh. Dan ada juga yang kata idea kereta kebal ni diambil daripada kuda-kuda perang yang penuh dengan perisai sewaktu zaman medieval Eropah. Dan ada yang kata gajah perang adalah kereta kebal sewaktu zaman perang zaman purba dulu. Tak kiralah yang mana satu yang mulakan dulu, tapi secara asasnya idea untuk mempunyai kenderaan berperisai untuk melindungi tentera di dalam medan pertempuran dah lama dah ada. Tapi idea asal untuk ada kereta kebal moden yang macam mana yang kita ada sekarang ni bermula pada tahun 1912. Masa ni Perang Dunia Pertama belum lagi meletus, tapi draft rekaan tu dah ada. Cuma bagi pihak tentera masa tu, idea kereta kebal ni tak praktikal. Diorang tak tahu cara macam mana ataupun apa keperluan untuk mempunyai kereta kebal ni. Jadi draft tu hanya tinggal draft dan diorang tak gunakan pun idea tu. Tapi bila bermulanya Perang Dunia Pertama, keadaan mula berubah. Terutamanya apabila bermulanya trench warfare. Kalau korang nak tahu trench warfare ni apa, korang boleh tengok video aku yang lepas. Dalam trench warfare ni ataupun peperangan parit ni sebenarnya memang sangat-sangat susah nak tembus kubu pertahanan musuh. Sebab pihak musuh akan duduk berlindung di dalam trench ataupun parit masa tu. Jadi diorang just stay dalam parit dan duduk bertahan dalam tu. So sementara pihak yang menyerang ni datang berlari sambil bawa senapang ni, jambak tembak-tembak, sia-sia je dah kena tembak dengan machine gun masa tu. Dan kalaupun bernasib baik korang sampai dekat dengan kubu pertahanan musuh, korang kena lepas pula dengan kawat berduri. Bahasa Inggerisnya barbed wire. Takkan tengah-tengah perang tu korang nak potong masa tu, memang sangat-sangat berbahaya masa tu. Dan memang berjuta nyawa tentera terkorban di dalam trench warfare ni. So diorang pun mula berfikir cara yang sesuai ataupun cara yang betul untuk counter masalah ni. Maka idea kereta kebal tu pun datang balik. Jadi British adalah negara pertama yang betul-betul komit untuk fokus ke arah projek kereta kebal ni. Ianya bermula apabila seorang pegawai tentera British yang juga seorang engineer, nama dia adalah Sir Ernest Swinton. Dia bentangkan desain dia, iaitu sebuah traktor yang mempunyai senjata dan juga berperisai. Ramai yang ragu-ragu dengan idea dia masulah, tapi ada seorang pegawai atasan nama dia Sir Winston Churchill bersetuju dengan idea dia dan sokong idea tersebut. Ni sebagai tambahan lah, Winston Churchill ni adalah Perdana Menteri Britain sewaktu Perang Dunia Kedua nanti. So Winston Churchill masa ni dia tubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk membina kereta kebal dan dia bagi banyak duit untuk projek tersebut. Dan jawatan kuasa khas ni first dia buat satu prototype, nama dia Little Willie. Tapi Little Willie ni adalah sebuah projek yang gagal lah. Sebab apa? Sebab dia ada banyak kekurangan dan dia tak lepas pun nak lepas dalam trench tu. So kalau ada kereta kebal yang tak boleh nak lepas trench warfare, buat apa kita nak ada kereta kebal, membazir duit je kan? Jadi pihak British pun makin improve diorang punya design, makin improve diorang punya rekaan. Maka wujudlah kereta kebal yang pertama, nama dia Mark I. Mark I tau, bukan Mark I macam nenek-nenek tu. Dan Mark I ni diproduce secara besar-besaran. Dia buat dalam jumlah yang banyak. Design dia nampak pelik lah kalau kita compare dengan kereta kebal yang wujud zaman sekarang ni. Tapi Mark I ni lah kereta kebal pertama yang ada dalam medan pertempuran. Dan bagi diorang masa tu itu adalah solusi terbaik sebagai cara untuk counter trench warfare.
Okey, sebagai tambahan, kereta kebal ni sepatutnya pihak British nak namakan dia sebagai land ship sebab dia ada ciri-ciri macam sebuah kapal laut perang. Dia ada meriam dan dia ada besi untuk melindungi orang kat dalam. Tapi dia berjalan atas darat. Sebab itulah dia orang panggil dia sebagai land ship. Tapi masa nak hasilkan land ship ni, British cuba nak sorokkan benda ni daripada pengetahuan pihak tentera Jerman. So, diorang just bagi tahu yang kereta-kereta kebal ni sebenarnya adalah tangki-tangki air yang disediakan untuk pihak tentera Rusia. Dan disebabkan bentuk dia yang pelik macam tu, memang nampak macam tangki air je lah. So, pihak Jerman pun tak dapat tangkap apa benda tu sebenarnya. Dan sebab itulah nickname dia pada waktu perang tersebut adalah tank, tangki. Dan sampai sekarang pun perkataan tank tu masih lagi digunakan dalam bahasa Inggeris sebagai merujuk kepada kereta kebal. Land ship dah tak lagi digunakan. Okey, so sekarang ni diorang dah ada kereta kebal Mark 1 tadi. Dan kru yang diperlukan untuk bawa kereta kebal Mark 1 ni adalah seramai 8 orang. Tapi Mark 1 ni ada beberapa kelemahan lah. Dan salah satunya adalah sebab dia sangat perlahan. So dia sangat mudah menjadi target pihak musuh. Dan satu lagi, dia tak reliable sangat pada awal-awal tu. Masa battle pertama dia dekat Battle of Somme, daripada 49 buah kereta kebal Mark 1 ni yang dihantar ke medan peperangan, cuma 25 sahaja yang dapat bergerak. Separuh lagi tak bergerak. Tapi still daripada serangan tersebut menunjukkan tanda-tanda positif lah. Maksudnya menunjukkan berguna juga kereta kebal ni, walaupun tak berapa signifikan sangat. So lepas tu British pun mula lagi improve diorang punya design kereta kebal. Bila masuk pertengahan tahun 1918, yang mana masa tu waktu perang dah nak habis, British dah pun keluarkan sebanyak 2,600 biji kereta kebal Mark 1 ni tadi. Pihak tentera Perancis pun ada diorang punya kereta kebal sendiri. Dan kereta kebal tentera Perancis ni dibuat oleh sebuah syarikat pemotoran yang famous lah, Renault. Sampai sekarang company ni ada lagi. Jadi company Renault ni dia keluarkan satu kereta kebal, nama dia Renault FT. Design dia simple sangat. Dia sangat kecil dan hanya mampu memuatkan 2 orang tentera. Tapi aku rasa kalau compare dengan design-design kereta kebal yang lain, aku rasa Perancis punya kereta kebal ni pada masa Perang Dunia Pertama adalah yang terbaik sekali lah. Dan disebabkan dia kecil dan murah dan jimat, jadi pihak Perancis boleh keluarkan dalam jumlah yang banyak. Masa perang dah nak habis tu, pihak tentera Perancis dah pun keluarkan sebanyak 3,000 buah kereta kebal Renault FT ni. Macam mana pula dengan Jerman? Jerman pula dia agak lambat untuk sedar tentang kepentingan mempunyai kereta kebal ni. Tapi bila diorang dah aware dengan kepentingan kereta kebal ni, diorang nak kereta kebal yang paling besar sekali. Pihak tentera Jerman mengeluarkan kereta kebal yang nama dia A7V. Kereta kebal A7V ni memerlukan sekitar 20 ke 25 orang kru untuk bawa kereta kebal tersebut. Dan macam satu bas dah. Dan disebabkan dia sangat besar dan memerlukan kos yang sangat tinggi, pihak tentera Jerman cuma mampu menghasilkan 20 biji A7V sepanjang Perang Dunia Pertama. So selepas Perang Dunia Pertama tamat, negara-negara lain pun berminat untuk mempunyai kereta kebal diorang masing-masing. Dan masa Perang Dunia Kedua, 20 tahun kemudian, kereta kebal adalah antara aset ketenteraan yang paling penting, terutamanya bagi pihak Jerman. Tentera Jerman masa Perang Dunia Kedua sangat bergantung kepada kereta kebal diorang untuk melancarkan serangan pantas diorang, the lightning attack ataupun diorang panggil sebagai Blitzkrieg. So mungkin aku boleh cerita pasal Blitzkrieg ni pada video yang lain lah. So itu saja untuk video aku hari ni. Kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya ataupun ada apa-apa pandangan nak kongsikan, korang just komen je dekat bawah ni. Itu saja. Bye bye.